So, kita tengok soalan pertama dahulu. Okay, kita tengok soalan pertama dahulu. So, soalan pertama ni, dia eksperimen untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. Saya rasa soalan kita pun sama kan? Gunakan pasangan logam yang berlainan, lepas tu menghasilkan voltan yang berlainan. So, pemerhatian dalam soalan ni dia perlukan bacaan wattmeter ini untuk menganalisis data. Pemboleh ubah bergerak balas. Apakah pemerhatian tentang wattmeter yang kedua? Tengok betul-betul wattmeter kedua dengan awak punya inference pada wattmeter yang kedua ini. Okay, cuba buat lepas tu saya bincang. Ada soalan kan? Saya dah hantar dalam grup. Any problem, please raise up. USM, kelas kita hari Isnin pukul 2 hingga 5. Ya lo 3 jam you sudah 3 minggu tak nampak saya mah. You tak dapat jadual meh, bukan 3 jam meh. Contact everyone. Why you want to join my class? Do you want to join my class? Esok. Saya tak mau Isnin mah nanti.老师，上次 holiday 是几时？下一个 holiday Mana ada holiday? 17 loh. terus Christmas ah? Saya belum masuk kelas lagi, ini first time. Yu Cheng, for entire 2 weeks you tak join kelas mana-mana Habislah. Saya bangun. So nasib baik hari ni awal lah. So Yu Cheng, you ingat I punya kelas hari Isnin pukul 2. Okay, so we analyze the questions. Kita analisis soalan ni dulu. Dia menghasilkan tenaga elektrik. Okay, tenaga elektrik akan jadi daripada tindak balas kimia. So, tindakan ini adalah tindak balas kimia. Daripada tenaga kimia tukar jadi tenaga elektrik. Okay, kena ingat sebab sekarang dia bahagian A pun boleh tanya benda macam ni, perubahan tenaga. Tenaga kimia tukar kepada tenaga elektrik. Okay, so pemboleh ubah dimanipulasi kita. Okay, kita tengok zinc pasang dengan kuprum dan aluminium pasang dengan kuprum. Yes, MB kita adalah pasangan logam. Tidak boleh guna jenis logam sebab dia ada 2. Okay, pasangan logam. And RB kita boleh ubah bacaan wattmeter. Yes, bacaan wattmeter. Sebab ini dua-dua ada bacaan. Ataupun yang secara teori
Secara teori ada kan? Tenaga elektrik yang terhasil. Okay. Lepas tu constant variable. Apa yang sama di sini? Tak boleh guna wattmeter tau. Isi padu acid hydride. Yes. Okay, isi padu asid hidroklorik cair. Alright. So, apakah pemerhatian wattmeter pertama? Kena pandai baca 1.6 watt. Yes. Bacaan wattmeter 1 ialah 1.6 watt. Ini bacaan wattmeter. Okey, pemerhatian awak. Kalau wattmeter yang kedua? 2. Yes. Tak boleh tulis 2. Bacaan wattmeter 2 ialah 2.0 watt. Okay, so mengapa dia ada perbezaan ini? Susunan kreatifan logam. Pada you hanya perlu tulis kerana dia menghasilkan tenaga elektrik yang lebih besar. Atau kedudukan pasangan logam aluminium dengan koprom lebih jauh dalam seri kereaktifan logam berbanding dengan zinc dan koprom. Okay, we go details So, yang pertama 1.6 watt sudah ada, so tak payah tulis. Tapi kalau sini dia tak ada watt, you kena tulis watt And then ini 2.0. Satu markah, maksudnya dua-dua kena betul baru ada satu markah. Okay, pemboleh rumah bergerak balai dah ada, tulis balik sahaja bacaan wattmeter. Hari ini saya nak spend more time on essay. So yang depan saya bagi cepat Okay, pemerhatian wattmeter yang kedua, bacaan wattmeter 2 ialah 2.0 watt. Ataupun yang saya sentiasa ajar awak, jarum wattmeter macam mana? Jarum wattmeter macam mana? Apa pesong? Terpesong ke 2.0 watt. Okay, ini perkataannya, kena ingat. Ini tadi biar 9 orang je. Mana yang lain semua belum bangun Hello. Nasib baik saya ajar 5 USM. Mui, you bagi ajar 5 UPM awak yang lain. Okay, I'll try. You try and forward the questions. Mister. Apa? Ada anak kesayangan lah, Mat. Hah? Ada anak kesayangan Miss Chang Anak kesayangan saya siapa? Gila bapak Tengoklah dekat list tu. Kau jahat Mana ada, tengoklah dulu. Jom MACD. Bila? Saya kat keluar lah. I'm waiting for you. Okay, nanti saya Roger Fatin. Ajak Fatin lah bawa saya. Okay, ambil keluar. Okay, so inference daripada jawapan ini mengapa? Okay, so kita tulis jawapannya pada C1 sahaja. So, kalau ada bacaan wattmeter maksudnya okay, terdapat bacaan
wattmeter 2.5 watt kerana kena tulis pemerhatian dulu kerana ada tenaga elektrik terhasil. Okay, kalau ikut eksperimen ini dia nak tengok siapa menghasilkan wattan yang lebih besar. Ingat tak siri kereaktifan, kalau nak kahwin mesti ada zakat baru sah perkahwinan kekal akrab abadi. Okay, and kuprum dan zinc, kuprum dengan zinc kedudukan dia sini. Aluminium dengan kuprum jarak dia sini. Dia jauh sikit. Okay, maka dia menghasilkan tenaga elektrik yang lebih besar. Ataupun kerana kedudukan aluminium dan kuprum lebih jauh dalam seri kereaktifan logam. So, menghasilkan tenaga elektrik lebih tinggi. Kalau you nak tunjukkan awak lebih pandai ni lah. Okay, dalam sel ringkasan, yang lebih reaktif itu adalah terminal negatif tau. So I do some revision for you. Kuprum dengan zinc, kuprum dengan zinc lebih reaktif kan? Oleh sebab dia lebih reaktif dalam sel ringkas tak sama dengan elektrolisis Okay, tak sama elektrolisis Yang ini adalah anode. Ini negatif. Okay. Kuprum dia kurang reaktif kan? Dia kurang reaktif. So yang ini adalah cathode. Ini positif. Kita change another color. And ini adalah aluminium. Aluminium dia lebih reaktif. Maka sini anode ke cathode? Hello? Kau tak I punya lines hilang Oi, jawab lah. Marok, dia anode ke cathode? Anode. Anode. Okay, Marok hilang McDonald dia. Tak ada sekejap lah Miss Chang. Tak minta izin. Ni kurang reaktif. Chang, I go to toilet. Sure. Okay, ni cathode. Catat lah. Kalau elektrolisis tak sama. Elektrolisis yang penyaduran logam tu semua tak sama Dalam elektrolisis, okay, yang kita dari positif ke negatif kan. Okay, anode negatif tau. Dalam elektrolisis, anode ialah positif. Cathode ialah negatif. Tapi dalam sel ringkas terbalik. Anode negatif, cathode positif pula. Duk ingat elektrolisis. Lepas tu sel ringkas terbalik dia.
Okay? Dah catat? Kenapa macam ni? Ini kimia mah. Lu tak payah tahu dia kenapa macam ni. You pengsan. You hafal je. Okay. Mui awak seminggu ikut kelas saya berapa kali? Hah? Saya masih asyik tengok awak, dengar suara awak je dalam kelas saya. Nak tanya. Ya, Yu Cheng, what you want to ask? Buka lah mic. Sains saya tak akan sampai lama, sampai 11:30 gitu je. Okay? Don't worry. Saya tak buat 3 jam lah ini. Okay, so apakah bacaan wameter? Ramalkan. You kena predict ramalkan berapa bacaan jika sing dengan kuprum diganti dengan kuprum dan kuprum? Berapa bacaannya? Kosong. Kosong apa? Kosong what? Yes. Kosong You what? kena ada unit kosong word, sifar word. Kalau tak ada unit word ini tak ada markah. Okay. And soalan 2 ini dia lebih kurang macam soalan yang saya bagi pertengahan tahun. Okay, satu kumpulan murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien ke atas pertumbuhan pokok kubis. Kumpulan dia gunakan kaedah hidroponik. So, hari itu aeroponik. Awak pun salah. Aeroponik maksudnya dia di udara. Yang ini hidroponik ialah cara menggunakan air. Okay, cara untuk menggunakan air untuk menanam pokok tersebut. So, larutan kutu, larutan baja dia lah. Tak ada fosforus dengan larutan kutu lengkap. Ada 2. Lepas tu perhatikan kepada akar dia dengan pokok dia. Okay, so soalannya ialah apakah pemerhatian larutan kutu lengkap dengan kutu tanpa fosforus? Satu pemerhatian bagi setiap pokok kubis. Kalau akar, 2 guna akar. Kalau daun, 2 guna daun. Satu hipotesis, and then satu hubungan antara pokok kubis dengan larutan kutu. Okay, and then berdasarkan eksperimen, saya nak DSO larutan kutu lengkap. Dia ditunjukkan oleh apa? Okay, do it now. Hah? Ya, boy, what you want? Nak buat tak? Yelah, takkanlah nak tengok. Kalau ada masalah, tanya. Sebab kalau tak tanya, I don't know you understand or not.
Okay, so let's see the answer. So, dia keliru sebab yang pertama dia letak yang kotak tanpa phosphorus. So you tak tengok apa yang dia tulis kat dalam kotak tu, you will straight away give the answer. Okay? Oops, hang. Okay, you will straight away give the answer, lepas tu salah. Sebab ini tanpa phosphorus, tapi yang ini adalah kutu lengkap. Sebenarnya ini dengan ini. The second one with this one. Okay, ni kena hati-hati. So, kalau you guna yang akar, okay, akar banyak. Ini akar sedikit. Ataupun yang ini saiz pokok besar, yang ini saiz pokok kecil. Okay, nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. So, ni pokok kubis ataupun tumbuhan pun boleh memerlukan fosforus untuk pertumbuhannya sehat. Okay, so yang senang ingat semua tumbuhan memerlukan apa, either phosphorus atau nitrogen atau kalium untuk pertumbuhan yang sehat. Kalau you nak dari eksperimen pun tak apa. Okay, dari eksperimen, jika larutan yang digunakan ialah larutan kutu lengkap, maka akar tumbuhan banyak atau maka saiz pokok besar. Ataupun jika larutan kutu tanpa fosforus digunakan, maka akar sedikit atau maka saiz pokok kecil. Kalau tak dapat ikut beritahu saya ulang. Okay, so what is the relation between cabbage tree growth and culture solution? Pokok kubis, pertumbuhan pokok kubis dengan larutan kutu. Okay, so pertumbuhan pokok kubis dengan larutan kutu, you kena tentukan mana MV, mana RV dulu. Sebab kita tulis mesti MV baru RV. So MV kita ialah larutan kutu dengan pertumbuhan pokok kubis, ini RV. MV dulu Jika kutu lengkap, maka pertumbuhan pokok kubis sehat. Ataupun tanpa fosforus tak sehat. Okay, besar, kecil. Boleh. Okay, next one, DSO untuk larutan kutu lengkap. Ini hati-hati So, tulis balik soalan kita dulu. Larutan kutu lengkap ialah larutan yang menyebabkan, ditunjukkan oleh pun boleh, saiz pokok besar. Kalau yang lengkap. Ataupun akar banyak. Pemerhatian kita. Mesti tulis balik pemerhatian kita yang lengkap. Kalau kita tanya larutan kutu tanpa fosforus, ialah larutan yang menyebabkan akar sedikit ataupun saiz pokok kecil.
Okay. Then the next questions ini biasalah latex. Okay, please try to solve it. Oh, tak ramai kan? Many of you? 13. Yeah, Rene? 要看一下那个第二题，要洗一下。 Okay. Iron. 可以了，谢谢老师。Seterusnya yang soalan 3 ni. Tambah Q tambah P gini. Tambah Q gini. So apa tu P? Larutan amonia. Yes, larutan amonia. Q? Asid etanoid. Larutan asid etanoik. Okay, so asalkan you tulis apa-apa asid atau alkali bagi, yang P itu apa-apa alkali. You boleh tulis amonia, you boleh tulis larutan alkali yang lain. Namakan so dia kena ada nama Ini asid etanoik. Okay, apa-apa asid yang lain, asid sulfuric ke apa-apa boleh. Lepas tu berdasarkan raja ketiga, satu pemerhatian. Okay. Larutan latex tambah Q, latex kumpak. Larutan latex tambah P, latex tak kumpak. Ini pemerhatian awak. So, ditambah dengan latex tak terkumpul. Ditambah dengan Q.
Okay, inference. Kenapa? Okay, so dia kumpul nak kumpul kan? So P ialah alkali yang mencegah penggumpalan lactate. Kalau ada jawapan lain beritahu saya. Q ialah asid yang menggumpalkan latex. Okay. Faktor yang ditetapkan. Faktor yang ditetapkan maksudnya dia nak tanya MV, RV atau CV. CV. Yang kita tetapkan maksudnya kita tetapkan. Yang sini sebenarnya tak salah. So MV ialah jenis larutan. Kalau yang CV dia ialah faktor yang sama. Okay, CV ialah faktor yang sama. RV ialah faktor yang berubah. Faktor yang diperhatikan. Okay, so continue with question number 4. Okay, lukis graf saya rasa tak ada masalah sangat. Sebab tak ada kertas kan. So 0.2 yang saya nak tekankan 1.0. Tolong guna pangkah. 0.4 ialah 3.0 guna pangkah. 0.6 5.0. Lepas tu 0.8 7. And when it's 1
It is 9. Okay, so bila you keluarkan pembaris awak, you letak dia memang boleh sambung. Okay, so kalau dia boleh sambung dengan cantik guna pembaris. Kalau tak boleh tu, memang ada line yang miss tu, please freehand. Okay, sambungkan. Alright, terlebih. Sini jangan Dari sini sampai sini sudah. Okay, this is A. B dia tanya, apakah hubungan antara masa dengan panjang pita titik? Masa dengan panjang pita titik. So, ini meningkat kan? Tapi kena tentukan mana satu MV, mana satu RV juga. So, masa ialah MV kan? So, panjang pita titik itu MV dulu. Semakin, tak ada semakin pun tak ada. Masa meningkat, semakin panjang pita titik meningkat. Dah? Okay, satu jenis gerakan. Jenis gerakan mesti salah. Okay, dia meningkat. Apa jenis gerakan ni? Siapa boleh jawab nanti kita naik sekolah 20 hari bulan Januari kan? Nanti I belanja gula-gula. Apa jenis gerakan ni? Tak ada orang jawab saya. Hello, apakah jenis gerakan ni? Hai. Tak ada orang boleh jawab Tak nak gula-gula Mana orang yang paling bising Patutlah, mui hilang. Jenis gerakan ini adalah pecutan. Halaju meningkat. Okey, ramalkan apa berlaku pada saat ke-12.
Apa berlaku pada saat ke-12? 1.2. So 1.2 sini kan? 1.0, 1.2 sini. Apa berlaku? Dia di mana? Dia di 11 cm. Ikut you punya nombor. Okay, so you straight away pergi ke essay. Essay hari ini saya nak ajar essay yang ke 11 dengan 12. 10 tu saya rasa dah pandai dah. Okay, kita tengok soalan 11 dengan 12 So, ini adalah 11 dengan 12 yang saya cadangkan awak jawab soalan 11. Tetapi, kalau awak sangat-sangat confident dengan konsep thermoset, okay, jawab soalan 12. So, saya akan bagi awak 10 minit untuk cuba jawab either 11 atau 12. Saya akan ajar macam mana nak jawab. Okay? 10 minutes Okay, one left. Okay. 10 minutes, baru 3 minit. Sila ingat, semasa awak jawab soalan yang bagi B ini especially, tolong tulis tajuk dia dulu. Okay, macam A pun, tolong tulis ini dulu. Okay, tolong tulis A dulu. Maksudnya you tulis A. Ciri bahan tulis. Baru tulis. Yang 4 markah kan? Maksudnya kena ada 4 ciri. Lepas tu B. Mengenal pasti masalah. Tolong tulis 1. Perkataan ini tulis. Mengenal pasti masalah. Okay, baru tulis masalah awak. Lepas tu yang kedua,
Nyatakan kaedah. Okay, ini satu saja kan? So, one. And then yang ketiga, penerangan kaedah. Okay, 4 markah, 4 set. Okay, so untuk yang jawab soalan ke-12, 2 kesan pelupusan bahan plastik yang tidak terancang. So, yang pertama, 2 kesan dulu. 1, 2. Okay, cara mengurangkan pencemaran, baru tulis 1, 2. Dia nak 2 cara juga. MB kita membina konsep termoset. 1, kalau membina konsep dia tak tulis apa-apa kan? Okey, kita kena bagi maklumat dahulu. Ciri sepunya 2 Okey. Konsep awal saya tak pasti dia nak ke tidak, tapi buat jugalah kalau dia tak bagi. Konsep awal. 1 contoh lain. 1 bukan contoh. Dan juga konsep sebenar. See which one you want to use. You want to answer. Ni panggil Aisyah buat apa, Yu Chen?
Okay, ready 10 minutes. Okay, so ciri bahan tulen. Apa ciri bahan tulen? First one, bahan tulen dia ialah bahan yang tiada pendasing. Takat ide, takat beku tetap. Okay, lepas tu jika tambah bendasing takat tidak meningkat. Okay, jika tambah bendasing takat lebur menurun. This is the 4 marks. So B dia sebenarnya dua-dua tak senang nak bagi awak. Kenal pasti masalah. Apa masalah dia? Okay. Sophia dia nak prep ayam dengan garam dan kunyit. Dia dapati garam yang disimpan telah dicampur dengan air dan jadi larutan gula. Larutan garam. Kaedah dia nak dapat balik garam itu. Pelik pula macam mana garam dia boleh jadi larutan garam. Terlalu banyak air. Okay. So nak kenal pasti masalah. Apa masalahnya? Okay. Mendapat semula hablo garam dari larutan garam. Ini masalah awak. Mendapatkan semula hablo garam daripada larutan garam. Ini masalah awak. Okay. Nyatakan kaedah. Kaedah dari larutan nak dapat balik hablo sebenarnya dia sudah bagi clue. Ini ialah proses penghabluran.
Okay, bagaimana kita nak buat proses penghaburan? Bagaimana nak buat proses penghaburan? Boleh pula. Wait snapshot. Sama ada you nak lukis raja. Okay, awak boleh lukis raja ataupun terus guna ayat. Kalau guna ayat, ayat dia macam ni. Larutan garam dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam beaker dan ditambahkan air sulit. Larutan garam dalam beaker dipanaskan sehingga dia menjadi larutan tepung. Okay, itu larutan dia tak cukup tepung kan, kita tambah lagi garam. Tambah jadi dia tak boleh larut lagi. Larutan tepung disejukkan pada suhu bilik. Hablo garam dibilas dengan air sulit. Lepas tu keringkan dengan menekankan 2 keping kertas turas. You nak masuk dalam ketuha pun tak apa. Masukkan dalam oven untuk keringkan dia. Okay, ini caranya. Soalan ni tak senang juga. Okay, cuba salingkan. Kalau nak lukis, kena lukis beaker dulu. Larutan garam. Lepas tu kena ada penunggu bansen untuk panaskan dan tambah garam. Tulis sikit kat panaskan sehingga tepung. Okay, baru guna raja. And then keringkan guna kertas turas tu. Saya rasa tulis lebih senang hari ini. Sebab dia banyak kena lukis.
郑老师，嗯，那个蓝色的字是什么？我这个蓝色字是没有的。Tu dia kat belakang dia keluar. No need. Dah. Kenapa reset? Nak rest sekejap ke nak reset sekejap? Okay. So, ini letak tepi. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Habis soalan ini kita off. Okay. So, kelas yang next week Friday, right? Korang bangun pukul berapa? Mana Mak Rok saya? Hilang Mak Rok. Oh Mak Rok. Ada ni. Ada. Saya ingat dah hilang. Saya menghayati. Tolonglah. Alah, Miss Chan kan dah ada anak kesayangan. Anak kesayangan Miss Chan kan dah masuk. Anak kesayangan saya awal lah. Next week Friday. Alah, Miss Chan ni dah ada kelas lain. Okay, next week Saturday juga dia tulis 8 hingga 10. So I will adjust back tengok dia nak 8 10 ke petang sikit. Alright. Okay, so online 1, 2 kesan kalau kita kesan pelupusan bahan plastik yang terancang. Okay, so dia akan menyebabkan banjir kilat dengan satu lagi cepat. Okay, banjir kilat dengan ui tak ada Hello. Pencemaran lah. 郑老师， Hah? kalau tulis mempunyai gas racun boleh tak? Kalau bakar Bakar. udara jika dibakar. Hujan Gas asid racun, ni kan gas hujan racun. asid. Menyebabkan hujan asid jika bakar. Okey.
Okey, jika dibakar. Cara mengurangkan pencemaran. Macam bagaimana kita nak kurangkan pencemaran sebab pelupusan plastik? Bakar dalam mana? Kat rumah awak. Incinerator. Thank you. Incinerator dan Double MACD. Woo! kita semula plastik. Okay. Okay, set ini bahagian B belum bincang. So next class kita akan bincang bahagian B dengan soalan 10. Okay, so maklumat yang di sini. Hutang baju bakelit, gam epoxy, pinggan melamin ialah contoh. Okay, yang kita guna ialah contoh bagi plastik termoset. Okay, bagi plastik termoset. So, yang 1, 2, 3 ini kena tulis ialah contoh bagi yang kat tengah-tengah ini. So, ciri sepunya ada 2. Yang hari tu salah semua tu. Kalau termoset, nampak tak sebenarnya bab yang dia score dengan bab yang kita score lebih kurang sama. Okay, hanya dia letak di bahagian yang berbeza. So, plastik termoset dia hanya boleh diacu sekali sahaja. Okay, hanya boleh diacu sekali sahaja. So, dia tahan haba. Dia lebih tahan haba. So, konsep awal you tulis C1 dan C2 ialah plastik termoset. Okay, so contoh lain. Satu contoh lain selain daripada termoset, bakelit dengan epoxy, apa lagi? Melamina.
Sudah ada. Melaminakan WhatsApp pinggan tu. Ada lagi tak? Hello? Tak ada Sian lah, sebenarnya bukan tiga ini sahaja tak. Bukan epoksi, melamin dan baklik sahaja. Okay. Sebenarnya itu yang betul, saya takut nanti masalah. Silikon pun satu contoh. Ingat satu lah, silikon. Silikon juga satu contoh lain bagi thermoset. So, satu bukan contoh yang boleh bagi PVC, boleh bagi Perspex, boleh bagi polystyrene yang termoplastik Contoh awak mesti termoplastik So, the real konsep sebenar. Okay, konsep sebenar bagi ini, konsep sebenar bagi ini ialah plastik termoset ialah C1 dan C2. Okay. Any problem? Teflon boleh. Syera boleh. Epoxy dia sudah ada. Okay, saya tadi tak nampak. Syera, yang ini mengancam hidupan akuatik jika dibuang dalam air. Okay, jika mengalir dalam air, dalam laut, dalam sungai, boleh. Any problem? Oh, tinggal sikit je sih. Okay, so on your video, I'll see you are here. I'll see you are here. On your video. Hi Najib. Marok, where are you? Tam, buka video cepat. On test. Screenshot. Oh, sekejap. Saya pakai tudung. Aduh. Nangis kau. Jasiana, on your video. Oh, Change. Dah ada anak kesayangan baru. Sampai. Adiba on. Aisyah. Hi Shaira. Karan, where are you? Adil? Adil tidur, Adil? Okay. So, bye. Bye. Jangan lah.